semua, marhaba. Alhamdulillah, hari ni Umi nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada 100 yang pertama subscribers yang subscribe Umi punya channel. Thank you, terima kasih. Syukran jazilan. Sheshe. Arigato. Okey. Umi ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang banyak menyokong dan membantu Umi. Okey. Okey, sempena daripada 100 subscriber hari ni. Okey, Umi nak buat satu video lah berkenaan dengan kebankrapan. Okey. Umi salah seorang yang bankruptcy. I'm not proud of that. Saya tak bangga pun dengan bankruptcy tu sebab sedih sebenarnya, tapi macam mana kita nak hadap bankruptcy tu? Okay, the bankruptcy ni bukan the end of the day kita punya life. Kita bukan end of my life, and bukan bankruptcy ni bukan penamat kehidupan kita lah. Tapi before that, okay, siapa yang nak ke arah ke bankrapan tu, nak beritahu berhati-hati sebab dalam masa ini, okey, pelbagai mesej yang akan sampai kat kita. Okey, faham. Siapa yang sedang menghadapi ini bukanlah tak nak bayar hutang, tapi mungkin dalam keadaan yang tak mampu untuk bayar hutang. Okey. Contoh macam Umi bankruptcy bukan sebab Umi yang pinjam duit, tapi sebab orang guna nama Umi. Orang guna nama Umi, dan Umi pula jenis pindah randa. Tak ada duduk satu tempat. Kenapa Umi pindah randa? Umi nak lari ke? Tak. Sebab Umi pindah randa ni ikut suami. Mula ikut ayah, lepas tu ikut suami. Jadi tak ada satu tempat yang statik untuk orang kata apa, duduk macam ada rumah sendiri, tak ada. Kebanyakan rumah sewa. Jadi pejabat insolvensi yang mengisytiharkan kebankrapan kita itu tak dapat nak hantar surat secara langsung kepada Umi lah. Okey, orang yang nak menghadapi kebankrapan ini, jangan risau, jangan sedih. Dan yang paling penting, you must know dan you must understand, segala urusan untuk membankrupkan kita adalah melalui surat menyurat. Okey, jangan ada yang akan mesej, tapi itu bukan daripada pejabat insolvensi. Okey, pejabat insolvensi akan hantar surat untuk beritahu kita yang kita sedang mengalami kebankrapan. Macam mana Umi tahu Umi tak dapat surat? Okey, masa tu tahun 2013. 2013. Umi nak guna akaun Umi tapi dibekukan. Jadi Umi faham, okey, Umi dah dibankrupkan. Sebab sebelum bankrupt kita akan mengalami blacklist. Kita akan mengalami blacklist sitos dan sebagainya. Okey, Umi dah blacklist masa umur Umi 25 tahun dan Umi bankrupt pada umur Umi 30 tahun. Sekarang umur Umi dah 40, dah kira 10 tahun lah Umi bankrupt. Sekali lagi Umi nak cakap, Umi tak bangga yang Umi dah bankrupt. Sedih sebab memang macam-macam kita tak boleh nak buat. Tapi macam mana kita nak handle kesedihan tersebut? Before this, nak bagi pesanan, beware pada mereka yang sedang nak menghadapi ke arah kebankrapan itu. Sekarang ni scammer akan mesej anda untuk beritahu yang anda ni dah bankrupt. Dah belum lagi, anda dah bankrupt dan anda perlu membayar sekian amount pada nombor sekian. Nak ditegaskan, Jabatan Insolvensi Negara tidak akan hantar SMS, tidak hantar mesej melalui handphone. Dia akan hantar surat menyurat. Okey, ataupun macam yang Umi hadapi, Umi punya akaun bank dibekukan. Okey, kita faham kat situ yang kita dah bankrupt. Apa yang perlu kita buat? Telefon Insolvensi Negara, tanya betul ke kita dah bankrupt. Seandainya dia kata
perlu kita hadir ke pejabat insolvensi yang terdekat, pergilah. Pergi. Ada kadang-kadang kita punya akaun ada dibekukan atas sebab-sebab tertentu, ada sebab lain. Jadi kalau kita pergi cek kita pergi cek dekat pejabat insolvensi, kita diberitahukan yang bahawa kita dah bankrupt. Okey, ada step-step lain pula. So tak adalah kita ni sebenarnya terlampau sedih. Memang sedih, bohong tak sedih. Ya Allah, sedih. Sangat sedih. Kita punya akaun semua dibekukan. Segala yang berkenaan dengan keuangan, maksudnya ASB, tabung haji, segalanya akan dibekukan. Okey, kalau kita tak ada buat tuntutan, maksudnya kita pergi insolvensi, beritahu yang contoh akaun M kita, akaun harimau kita dibekukan. Okey, kita perlukan akaun tu untuk kita kerja dan dibayar gaji melalui akaun tu. Kita tak ada buat tuntutan, maka duit dalam akaun tu pusat insolvensi akan ambil untuk tampung kita punya hutang yang membuatkan kita bankrupt. Jika ada tuntutan, pergi ke sana, pergi pejabat insolvensi, beritahu kita perlukan akaun ni untuk kerja dan gaji, maka pusat insolvensi akan bagi surat pelepasan untuk kita. Okey, faham okey, jadi apa yang perlu buat kalau kita mula-mula bankrupt? Mula-mula kita bankrupt, kita perlu pergi ke insolvensi untuk diberitahu fail kita. Okey, berapa amount kita bankrupt, apa yang kita perlu buat. Sebenarnya kalau kita hadap dengan redha, InsyaAllah benda tu mudah sebenarnya. Okay, contoh macam Umi bankrupt pada amount 100k, 100k ke atas. Banyak, sangat banyak. Orang yang menggunakan nama Umi tu menggunakan tanpa persetujuan sebenarnya. Okey. Nak kata tanpa persetujuan pun tak jugalah sebenarnya, tapi sebabkan nama Umi digunakan untuk satu company dan company tu mengalami kerugian, ditipu oleh orang lain, automatik tiba-tiba keuntungan dia dapat, segala hutang piutang dapat kat Umi. Macam tu. Bukan Umi tak tahu, masa tu Umi muda sangat, tak tahu menahu. Orang guna nama Umi pun Umi okey je gitu kan, tapi rupanya end up sekarang. Apa yang perlu Umi buat? Okey, sekarang ni Umi pergi ke insolvensi, diisytiharkan ke bankruptan. Kemudian dia beritahu kita amount ke bankruptan kita, apa sebab amount kita bankrupt tu berapa. Okey. Kemudian dia beritahu kita berapa nilai yang kita mampu bayar. Contoh, kalau kita mampu bayar RM50 sebulan, RM50 lah sebulan. Kita bayar sikit-sikit sampailah duit tu settle bayar. Kita bayar kat insolvensi lah. Kalau contoh kita mampu 100, kita bayarlah 100. Contoh kalau hutang kita dekat bank dulu, kita kena bayar 2,000 sebulan, tapi kita tak mampu tu, yang kita jadi tak lepas nak bayar apa semua, bincang pun tidak. Kita ni kadang-kadang yalah segan, penakut, malu semua. Itu semua ada dalam sifat-sifat diri kita tu memang. Jadi apa yang kita boleh buat dekat insolvensi, dia akan tanya kita berapa mampu kita buat, berapa mampu kita bayar. So bila kita kata kita mampu bayar 50, jadi insolvensi akan tetapkan RM50 sebulan. Sampai bank tak boleh marah dah, sebab bila bank dah serahkan nama kita kepada insolvensi, insolvensi yang akan tetapkan. Okey, kita akan tanda tangan umpama surat daripada mahkamah apa semua, meletakkan kita mampu bayar RM50 sebulan. Maka termaktub RM50 sebulan. Jadi Umi pula masa tu mampu bayar 200 sebulan. Jadi still lagi bayar 200 sebulan. Tapi sekarang ni alhamdulillah, orang yang membuatkan Umi bankruptcy itu nak bertanggungjawab lah, bayar 200 sebulan dekat insolvensi. Pernah lah hampir kata apa, tak bayar berbulan-bulan, ada tunggakan kat situ, masih lagi. Tapi insolvensi tetap tak boleh, bukan tak boleh, maksudnya insolvensi tak adalah teruk nak desak kita, nak kejar kita macam bank, tak ada. Cuma dia akan jadi tunggakan yang banyak lah. Maaf. Okey, jadi macam mana kita nak hadap
nak hadap bankruptcy tu, okey, pertama jangan gelabah. Kedua, jangan sedih sangat. Jangan terlalu down. Sedih tu wajar, tapi jangan terlalu down lah. Lepas tu macam Mimi cakap tadi, pergi ke insolvency, berbincang dengan pegawai apa semua. Kalau bukan salah kita, kita beritahu. Tapi memang pegawai cakap pun, kita nak buat macam mana, kita dah salah kita jugalah, sebab bagi nama orang guna nama kita sesuka hati. Lepas tu orang kata nak baik tu berpada-pada. Jadi apa tu, kalau macam memang salah kita, kita akui, okey, kita kenapa tak bayar, kita beritahu. Kadang-kadang yelah, memang ada masalah peribadi kita. Kita makin sekarang ni lepas PKP, gaji sikit, kata yelah, yang owner pun nak bangkit balik, kita pun nak bangkit balik. It's not easy to us. Bukan mudah untuk kita semua, faham. Sebab Umi pun mengalami fasa-fasa tu semua. Jadi apa yang perlu kita buat ialah berbincang dengan insolvency. Dia akan tetapkan segalanya dan insyaAllah kita lalui je. Okey, masa ni kalau kita bankrupt, semua bank, semua bank kita tak boleh buka account. Memang kalau nak juga buka account, kita kena ada surat pelepasan daripada insolvency lah. Kena pergi insolvency, cakap kita nak buat account sekian-sekian untuk apa. Contoh, kita nak simpan duit untuk masa depan anak kita. Dekat bank ni, insolvency tak akan benarkan dan dia tak akan ambil duit tu. Kalau kita nak buka saja je, nak simpan, padahal kita macam bagi setengah kata lain, daripada kau simpan baik kau bayar hutang. Macam tu kan. Tapi kita ada emergency lain ke apa, tapi beritahu pada insolvency, insyaAllah insolvency akan boleh betul langsung. Okey, bila apa lagi tiba-tiba lupa dah apa nak cakap. Okey, kita bila kita dah bankruptcy, kita tak boleh nak buka account lagi kat mana-mana bank kecuali dapat surat pelepasan daripada Jabatan Insolvensi Negara. Okey, yang penting kat sini ialah kita kena rajinlah berurusan dengan insolvensi kalau kita nak melakukan satu-satu transaction tentang keuangan kita. Sebab yang penting masa tu ialah kita kena bayar hutang-hutang yang dah ada pada kita yang menyebabkan kita bankruptcy. Okey, bankruptcy ni terus tak boleh buat apa-apa ke? Boleh. Kita boleh buat aktiviti macam biasa. Kita boleh beli barang, tapi kita memang tak boleh beli aset lah. Tak boleh beli aset sebab kita kena bayar dulu hutang yang ada. Memang kena bayar dulu hutang yang ada, barulah kita boleh beli aset-aset kita apa semua. Jadi kalau nak beli aset apa semua, bayar dulu hutang, baru boleh bayar beli aset. Okey, kita jalan je hidup kita macam biasa. Lepas tu nak simpan duit tak boleh ke? Boleh, kita simpanlah sikit-sikit. Tak adalah simpan bawah bantal. Sekarang ni macam-macam ada, e-wallet ada, Touch 'n Go ada. Okey, cuma kita tak boleh lah nak ada insurans, kita tak boleh nak ada banyaklah benda yang disekat untuk diri kita. Jadi tapi maksudnya kita kena aware tentang diri kita, jaga kesihatan kita, jaga diri kita sendiri. Orang kata apa, pandai-pandai kita lah nak mengatur keuangan kita. Tapi yang penting hutang tu tetap kena bayar. Insolvensi tu, hutang insolvensi tu tetap kena bayar. Yelah, siapa tahan lama duduk kat dalam bankruptcy tu, bukan mudah lah cakap, bukan mudah. Macam Umi nak bayar 100k lebih ni, harap-harap yang membuat Umi jadi bankrupt tu teruslah bayar untuk Umi lepas daripada kebankruptan ni. Untuk anak-anak sebenarnya. Okey, jadi salah satu untuk Umi cari income tu pun salah satu ni lah, buat YouTube. Korang harap manfaat lah. Okey, bankrupt ni tak boleh pergi mana-mana ke? Boleh. Tapi kena ada surat pelepasan juga. Semua kena bergantung dengan pergi ke Jabatan Insolvensi. Dia ada surat-surat dia ada borang-borang dia. Okey, nanti pada vlog akan datang Umi akan ceritakan dan Umi akan tunjuk pula
apa borang-borang yang kita perlu kena buat, apa perkara-perkara yang kita perlu buat untuk kita keluar negara, seperti macam buat umrah, ada ada rezeki orang tajir kita pergi umrah. Okay, macam mana kita nak pergi buat umrah sedangkan kita tak boleh buat keluar negara. Kita bila kita bankrupt, memang pasport kita, everything kita di block, tak boleh keluar negara. Kita tak boleh keluar negara, kita tak boleh ke mana-mana, kita boleh jalan dalam negara je lah. Sebab pasport kita tak boleh guna dan sebagainya. Yes. Okay, sibuk je anak ni. Lepas tu apa yang kita boleh buat lagi? Okay, contoh kita dapat kerja kat luar negara. Okay, kita pun tetapkan lagi SOVC. Pergi SOVC, beritahu yang kita dapat kerja kat luar negara, sekian-sekian, dan dia akan bagi pelepasan. Dan ada cara-cara untuk kita isi borang dia untuk kita pergi ke luar negara. It's not easy but tak juga susah. Kalau kita bayar cantik, semua mudah. Sebenarnya kalau kita bayar hutang kat SOVC tu cantik, semua akan dipermudahkan. Apa lagi? Umi selesa ke dengan bankruptcy ni? Tak ada orang yang selesa. Bila contohlah pasangan kita nak beli rumah, macam suami Umi nak beli rumah tak dapat. Sebab apa? Pasangan dia bankruptcy. Itu yang Umi faham lah. Sebab suami pernah nak beli rumah, bila letak nama Umi sebagai pasangan, sebagai wife, loan ditendang. Sebab apa? Tak dapat. Alasan dia sebab Umi bankruptcy. Tapi itu berapa tahun yang lepas lah. Sekarang ni tak pernah update lagi nak beli rumah. Sebab kengkangan kewangan kan, lepas PKP ni nak bangkit apa semua, it's not easy. Okay, jadi apa pun yang Umi nak tekankan sekarang ni, siapa yang sedang mengarah ke ambang ke bankruptan tu, hati-hati. Sekarang ni kita punya data ni sebenarnya macam open tau. Orang boleh tahu keadaan kita. Okay, kadang-kadang ialah data mungkin daripada bank semua orang tahu. Boleh tahu. Kita tak tahulah sebab memang langit terbuka sekarang ni kan. Jadi scammer boleh tahu yang kita ni nak ke arah ke sana, ke arah ke bankruptan. Ada orang bermesej. Umi dapat banyak mesej. Beritahu yang kita dah nak bankrupt ni, kena bayar sekian amount hutang kita sekian-sekian pada nombor sekian-sekian, nombor telefon sekian-sekian. Jangan percaya. Ini bila Umi dapat, Umi pergi masa tu suami Umi pun dapat. Masa tu suami Umi ialah ada tongkatkan sikit hutang peribadi dia. Jadi dia hantar mesej beritahu Umi, suami pun nak bankrupt juga. Jadi apa yang kita buat, kita jangan gelabah dulu. Kita pergi ke SOVC, tanya. Bila dicek tak ada pun nama Umi, nama suami Umi tu bankrupt. Tidak. Jadi kenapa dia kata scammer ni, kata. Dan di situlah Jabatan SOVC beritahu, Jabatan SOVC tidak akan menghantar mesej untuk beritahu kita bankrupt. Dia akan hantar surat rasmi untuk beritahu kita bankrupt, dan dia disediakan tarikh temu janji untuk kita datang jumpa dengan pegawai yang uruskan kes kita, untuk bincangkan beberapa perkara seperti pembayaran, apa semua, berapa kita mampu. Itu semualah akan dibincangkan pada tarikh yang ditemu janjikan. Dia beritahu pada tarikh sekian kita kena datang. Untuk kita berbincang lah, jumpa pegawai kita yang uruskan kes kita lah. Jadi tak adalah orang kata bila bankrupt tu end of the life. Ada kes bila dapat surat bankrupt je nak bunuh diri lah, tak boleh hidup lah, habis lah, gelabah lah, macam apa tu, macam gelap masa depan lah. Tak, kita masih ada lagi masa depan. Bila kita dah mengalami kebankruptan tu, kita jangan sedih. Kita kan ada Allah yang tentukan kita punya ekonomi kita, keuangan kita, masa depan kita. Bukannya orang kata apa, kebankruptan tu dah end of the life kita, tak ada masa depan dah. Jangan kita bersangka macam tu. Sebab Allah ada. Selagi ada Allah, selagi tu kita boleh berjaya lagi. Tak ada istilah kita bankrupt terus habis masa depan kita, perlu matilah masuk kubur, tak payah. Bukan.
Maksudnya bila kita mengalami kebankrapan, itu adalah satu jalan ataupun satu mudah lupa lah sekarang ni, penat kan, panas lagi. Satu step lah, step kita untuk kita buat sesuatu untuk diri kita sendiri. Jika kebankrapan yang membuatkan kita dekat dengan Allah, ia satu nikmat sebenarnya. Tapi nikmat yang kita kena bayar balik. Hutang tu kena bayar. Jangan kata nikmatnya tak payah bayar pula. Tak boleh, tu kena bayar. Untuk anak-anak kita sebenarnya, nanti anak kita nak belajar tak susah. Bila kita dah bankrupt, anak kita nanti nak buat pinjaman belajar ke apa, memang tak dapat. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni, startlah membayar. Nanti apa-apa bila insolvensi ataupun bila pusat-pusat pinjaman tengok kita punya carta pembayaran kita dengan insolvensi tu cantik, mungkin ada sedikit kelonggaran. InsyaAllah, selagi ada Allah, selagi pergantungan kita pada Allah, selagi itu kita ada harapan. Jangan putus harapan, jangan mudah down, jangan mudah jatuh macam bankrupt ni, menangis beria-ria. Saya jumpa orang itu, aku dah nak bankrupt ni, aku tak tahu dah buat macam mana. Nangis tu, ya Allah, macam dah besok dah kiamat dah kayaknya. Bukan, kebankrapan ini bukan satu kiamat hidup kita. Kita masih ada masa lagi, masih ada waktu lagi untuk kita pulihkan, betulkan balik apa yang berlaku. Saya tak cakap orang yang bankrupt ni malas nak bayar, nak lari daripada hutang, tak ada. Sebab saya tahu, saya letakkan semua orang yang mengalami dan akan ke arah kebankrapan tu adalah seperti saya juga. Masalah keuangan. Dan orang yang masalah keuangan ni bukannya orang yang malas. Kalau dia malas, dia tak kerja, dia takkan buat apa-apa pun, dia duduk menanguk. Tapi masalah keadaan sekeliling. Orang yang berjaya pula itu rezeki. Orang yang kaya, yang ada rezeki itu rezeki dia, bahagian masing-masing. Ingat, orang yang kaya, yang Allah takdirkan mempunyai duit lebih, dalam rezeki dia tu ada rezeki orang-orang yang lain, bukannya rezeki dia semata-mata. Jangan ingat aku yang usaha, itu duit aku, itu rezeki aku. Kena faham, tak semua rezeki yang kita ada, termasuk kita yang agak susah ni pun, bukannya rezeki yang datang pada kita tu semuanya duit kita. Tak, ada bahagian orang lain juga. Jadi jangan kita rasa bangga, jangan kita pula mudah nak mengherdik orang. Kau malas, itulah kau ni malas. Tu yang jadi macam ni, tak nak usaha, nak duduk je. Kita tahu ke masalah dia? Kita tengok depan dia, dalam dia kita tahu ke? Kita tak tahu. Jadi don't ever judge a book from the cover. Jangan kita cuba dekat dengan dia, fahami dia. Kadang-kadang orang yang macam ni perlukan seseorang untuk faham dia, bukan untuk kritik dia. Untuk dengar masalah dia, bukan untuk herdik dia. Jangan nak menafikan perasaan dia apa semua. It's not good. Okay. Jadi bila keadaan kebankrapan tu semua berlaku pada setengah orang, bukannya orang tu malas nak cari duit ke apa. Kadang pelik manusia sekarang ni, sangat mudah untuk judgemental orang. Macam Allah tu dah bagi mandat kat dia, kau hukum orang ni. No, hukum sesuatu orang ni Allah je yang layak, kamu semua tak layak. Kadang kalau kita tahu, okey, benda ni salah, itu adalah panduan untuk diri kita. Neraka dan syurga itu Allah yang tentukan. Okey, bukan kita yang neraka lah hidup kau. Oi, sedapnya kita nak jatuhkan orang neraka. Sedangkan hukuman tu semua Allah yang tentukan. Kenapa kita pula yang nak jatuhkan hukuman tu pada orang? Kalau kita sendiri tak suka orang hukum kita, kau mulut macam puaka, masuk neraka. Tak suka, kau hajar kau kau cakap aku macam tu, kenapa kita nak marah? Sebab kita tak suka. Bila kita tak suka, kita jangan buat benda yang orang tak suka. Jangan buat ke orang benda yang kita tak suka. Kalau kita tak suka, jangan buat pada orang perkara yang kita tak suka. Maksudnya kalau kita tak suka, orang pun tak sukalah. Jadi
hati-hati dalam kata-kata, hati-hati dalam judgemental orang, hati-hati dalam nak menentukan sesuatu. Kita boleh tengok, kita boleh cakap, oh mungkin dia ada masalah, mungkin dia sebab setiap yang berlaku ni ada sebab-sebab dia. Tapi kalau kita dah tengok depan mata dia memang ada peluang kerja pun tak nak kerja, malas, itu kita kena nasihatkan dia lah, cakap dengan dia suruh kerja ke apa. Tapi kalau dia tak nak juga, itu memang masalah peribadi dia, itu memang dia yang malas. Kalau dia nak dia ada buat hutang, lepas tu dia bankrupt, lepas tu dia malas kerja, itu memang masalah dia lah. Tak boleh kita nak buat apa dah. Itu kalau kita cakap dia malas pun memang wajar lah, sebab dia depan mata kita, depan-depan terang-terang. Tak tahulah kenapa perasaan dia tak nak pergi kerja tu pun kita tak tahu kenapa. Sebab dia je yang tahu. Mungkin dia selesa dengan baring sepanjang hari, mungkin dia selesa dengan keadaan dia yang tak kerja pun orang hantar makan, kan. Jadi apa pun nasihat Umi pada semua, kita sama-sama lah doakan semua rakyat, saudara mara kita, semua muslimin muslimat kita, supaya ekonomi kita makin teguh, dan kita dapat semua bayar hutang semasa, insyaAllah. Apa yang Umi nak cakap pada semua, sebenarnya satu pesanan juga, sebab Umi jumpa orang-orang yang macam ni, yang hampir mengalami kebankrapan ni, nak tamatkan hidupnya, dah macam putus asa sangat-sangat. Jangan. Umi tak suka dengan macam tu, sebab kita ada Allah. Kita ada Allah. Pergantungan kita, pengharapan kita, kita gantungkan pada Allah. Kalau kita gantungkan pada manusia, itu aja jadi pada kita. Putus asa, sakit hati, putus harapan, nak mati. Kita cuba bergantung pada kita, dekatkan dengan Allah, kenali Allah, cintai Allah. Lepas tu kita dekatkan diri kita. Kalau rasa nak mati sangat, cuba dengar ceramah tentang kubur. Lepas tu soal pada diri kita, ready tak nak jawab soalan kubur? Soalan anak pun kadang-kadang kita tak dapat nak jawab. Apakah lagi soalan malaikat malaikat muka nangkir nanti kat kubur, kita boleh jawab tak? Kalau kita boleh jawab, confidence level kita tinggi sangat, nak tamatkan hidup, tamatlah. Tapi kalau kita tamatkan sendiri hidup kita, dah kes lain pula kan. Sama juga datang. Jadi jalani hidup kita ini dengan redha, jalani hidup kita dengan keadaannya sangat redha, berbuka hati, buka minda. Jadi orang yang pasrahlah, redha dulu. InsyaAllah setiap keredaan yang kita hadap satu masalah dengan redha, Allah akan pulang. Ada pulangan balik. Allah tak akan bagi sia-sia. Kalau Allah keluarkan perkataan redha tu, Allah keluarkan perkataan sabar, semua tu ada balasan dia balik. Tak ada Allah bagi free-free. Cuma manusia je boleh dah pakai nama kita free-free je, bebas je sana sini, kita je menanggung hutang. Tak apalah, kita redha, Allah akan balas semua tu. Dengan cara mungkin Allah gerakkan hati orang tu untuk bayar hutang kita, dengan cara Allah mudahkan urusan kita. Kadang-kadang tak sangka-sangka kita dapat tajaan pergi umrah, macam tu, macam-macam satu keajaiban daripada Allah yang kita tak tahu. InsyaAllah. Umi ni dah banyak sangat bercerita kan. Okey, terima kasih lagi sekali untuk 100 yang pertama subscribers Umi. Umi harap dapat sokong Umi. Lepas ni nanti Umi akan buat vlog macam mana Umi bersihkan. Sekarang Umi baru pindah rumah baru. Okey, nanti Umi tunjuk kawasan luar dulu rumah Umi, sebab dalam masih dalam proses perkemasan. Nak kemas ni dengan anak kecil is not easy lah, bukan mudah. Jadi nanti Umi bawa pergi tengok keadaan sekeliling rumah Umi pada masa akan datang lah. Lepas tu Umi akan ada projek-projek Umi yang lain, projek tanah lah, kita berbudi pada tanah. Okey, Umi nak tanah macam-macam. Seronok ni duduk kampung ni, ada tanah sendiri, tak tanah sendiri, sewa. Masih sewa lagi. Duduk kampung ni je kita bebas tu tanam pokok-pokok sayur apa semua untuk kita jimatkan lagi perbelanjaan kita. Okey, terima kasih sekali lagi.
Sampai jumpa lagi. Syukran jazilan. Ila liqa. Bye. Assalamualaikum.